XYZ atomic ni saya nak tunjuk kepada awak macam mana kita nak gunakan kalkulator untuk Newton-Raphson ataupun numerical method lah. Okay. Tengok kat sini, ini function semalam yang kita dah buat Newton-Raphson pada dia. Okay, so before you can use your calculator, you kena dapatkan dia punya formula ataupun equation yang you akan guna untuk Newton-Raphson lah. Maksudnya, step pertama tu tak kena cari juga, iaitu awak kena dapatkan juga fx dulu. So dalam kes ini fx awak adalah x plus dx. Kemudian dapatkan f prime x dia. 1 plus dx. Kemudian dapatkan formula Newton-Raphson awak lah. Okay, so untuk soalan ni formula Newton-Raphson dia adalah x minus ini fx. Ini formula general lah. Okay, xn minus fxn divided by f prime xn. Okay, so ini x minus fx. X ni lah. X plus dx. Okay, divide by k1 plus dx. Okay, tak perlu bracket lah. Tapi tak salah pun nak letak bracket lah. Okay, so ini adalah formula yang awak akan masuk dalam calculator. Okay, so yang ini first value dia negatif 0.5. Okay, so awak boleh letak x1 boleh, x0 pun tak ada masalah. Kalau x0 pun okay je, tak ada masalah sebenarnya. Okay, so untuk guna kalkulator ni, sebenarnya awak nak calculate panjang kan. Jadi kita kira dulu jawapan dia tengok apa. Sebab daripada kalkulator ni, kalau awak tengok jawapan awak menumpu kepada satu jawapan, okay, maksudnya calculation awak ataupun Newton-Raphson yang awak pakai tu betul lah. Tapi kalau awak tengok, kejap value macam ni, kejap lagi bertukar pula, macam-macam value dia, itu maksudnya awak punya formula ni salah lah. Okay, so kena check balik awak punya fx dengan f prime x. Okay. So untuk yang guna kalkulator ni awak tulis dengan pensel dulu ataupun tulis pada kertas soalan dulu, tak ada masalah. Okay, so ini x1 maksudnya kita perlukan x2. Okay, kita tulis saja dulu, tak ada masalah sampai x berapa pun. Okay. Sebab kat situ baru kita tahu kita akan berhenti pada x berapa. Okay, so sekarang kita masuk function dalam kalkulator. Masukkan function ni. Okay, so saya rasa awak tak ada masalah. Ini mudah aja. Okay, ini masuk. Dia ada dua cara tau. So ini cara pertama. Okay, so untuk cara pertama. Okay, masukkan x. Okay, minus fraction. Okay, x. Alpha lah. Kena ada alpha lah. Okay, x kat sini ya. X pada bracket ni. Okay, x. Plus. Okay, so untuk dapat eksponen x. Tekan shift. Ln. So ini yang kuning ni. Okay. So bila awak tekan shift ln. Okay, dia akan keluar terus e to the power of something. Kalkulator hitam pun sama lah sebenarnya. Tekan shift ln bukan alpha ln Okay. So untuk dapatkan x. Alpha lah. Okay, bawah dia. 1 plus eksponen. Eksponen lah. Shift ln is eksponen. Okay, so alpha x. Maksudnya pastikan function yang appear pada awak punya screen calculator ni okay, sama macam function ni lah. Okay, then kita start calculate. Okay, so tekan button calculate lah. So CALC, calculate here. Okay, calculate. Okay, so minta jawapan dia tanya x yang pertama berapa. Ini sebab yang previous punya ya. Okay, so x yang pertama kita adalah negatif 0.5. So kita masukkan negatif 0.5. Okay, so tekan sama dengan. So dia akan bagi awak jawapan yang pertama. So kita catatkanlah jawapan dia. Negatif 0.566. Okay, 31. Soalan minta 4 decimal places. So kat sini kita ambil 5 decimal places lah. Lebih 1. Okay, so kita tekan. Untuk tekan lagi sekali terus tekan saja. Calculate answer. Sebab untuk x3 dia akan guna jawapan x2. Jadi maksudnya dia akan guna previous answer lah. So bila kita tekan sama dengan tadi, jawapan yang sebelum tu dah di save sebagai answer. So untuk digunakan dia terus saja calculate answer. Okay, so calculate answer tekan sama dengan. Kita akan dapat negatif 0.5671. Lagi sekali calculate answer
equal. So negatif 0.56714. Tak apa, try lagi sekali. Calculate answer equal. Okay, negatif 0.56714. Okay, so bila nampak jawapan awak, kalkulator awak akan beri jawapan semakin menumpu ke satu jawapan. Okay, so kalau tengok kat sini 5 decimal places, kita nak 4 decimal places saja. Okay, so untuk 4 decimal places, ni 5663, 5671, 5671. Okay, jadi kita boleh stop sampai X3. Jadi X5 ni tak perlulah, boleh buang lah. Okay, jadi awak tahu calculation awak ni kejap lagi sampai X4 saja. Jadi baru awak masuk balik dalam calculation awak. Ya, baru buat terus mula. So X2 okay, is negative 0.5 minus okay, negative 0.5 plus E negative 0.5 divided by 1 plus E negative 0.5 equal to negative 0.56631. Itu jawapan X2. Okay. So X3 pun samalah. Ikut je follow yang apa yang step by step yang saya bagi pada awak sebelum ni dalam nota tu. Okay, cuma hari ni saya nak tunjuk awak macam mana nak dapat jawapan menggunakan kalkulator. Tak perlu masukkan value ni sebiji-sebiji pun dalam kalkulator awak. Tak perlu, tak payah buang masa. Okay, itu kaedah yang pertama. Okay, so kita tengok apa saya guna untuk kaedah kedua kemudian. Saya tunjuk lagi satu function. Okay, yang ni saya ambil yang ni lah. Saya ambil yang trigo. Okay, so seperti biasa, perlukan fx dia. Okay, so sin x minus x plus 1. Perlukan derivatif dia. Cos x minus 1. Okay, dan diperlukan dia punya Newton-Raphson formula. Okay, x minus fx, which is sin x minus x plus 1. Okay, please refer to the formula lah. Jangan cipta formula sendiri ya. So, cos x minus 1. Okay, so your first initial value is x 1.7. Okay, so sekarang kita tengok guna kalkulator. Kita tahu x2, x3, tak kisahlah tengok x berapa kejap lagi. Okay, so kita masukkan dalam kalkulator kita. Okay, so x, okay, minus, okay, sin. Okay, sebelum tu kena make sure ya. Kena make sure kita punya value ini mesti dalam radian. Okay, so kat sini memang saya dah saya punya calculator mode dah radian lah. Okay, so kita masukkan function ini sin x. Oops, tak masuk pula. Okay, ni kena tutup bracket okay, sebab dia memang auto bracket kat sini. Kalau calculator hitam tak payahlah. Okay, x plus 1. Okay, then bawah dia okay, cos x minus 1. So, comparekan function ni, pastikan function ni serupa seperti function dalam formula awak. Okay, then kita mulakan. Okay, calculate. Okay, x kita yang pertama adalah 1.7. 1.7 sama dengan. So, ini jawapan kita yang pertama. 1.65. Okay, dia nak 3 decimal places lah. Maksudnya kita punya ni at least 4 decimal places lah. So, saya ambil 5 decimal places. Okay, 95837. 95837. Okay, kita tekan lagi sekali. Calculate. Answer equal. So, okay, dapat 1.93475. Calculate. Answer equal. X4 kita 1.93456. Okay, so dia nak 3 decimal places. Kalau ikut kat sini boleh stop ni. Okay, okay, yang ini 958, 935, 935. 935 sebenarnya bila awak bunda jadi 935. So boleh stop. Mesti kita stop sampai X5 saja lah. And then baru awak mulakan dia punya calculation balik lah. Sambung kerja awak. Okay. So sampai kat situ clear ke?
Okay, boleh nampak ke macam mana step by step kita? Clear tak? Clear, madam. Okay, so maksudnya awak punya ni calculate answer lah. Calculate answer equal. Itu dia punya button ni lah. Okay, so sekarang kita akan pakai kaedah yang lagi satu lah. Okay, kaedah yang lagi satu. Okay, saya pakai soalan ni untuk kaedah yang lagi satu. Okay, so kaedah ni kaedah kalkulator saja. So x cube plus x minus 6. Okay, f prime x kita 3x squared. Okay, minus 1. Okay, so formula kita x minus x cube plus x minus 6. Okay, divide by 3x squared plus 1. Okay, so untuk yang kedua ini, dia lagi mudah sebenarnya. Okay, tengok Okay, macam mana saya masukkan function ini. Cuma setiap x itu, okay, x itu saya tukarkan kepada answer. Maksudnya ini akan jadi, awak akan masuk dalam kalkulator awak dalam bentuk macam ni. Klik kat bawah ni. Okay, answer minus answer cube plus answer minus 6. Okay, divide by 3 answer squared plus 1. So, masukkan bentuk macam ni dalam kalkulator awak. Okay, cuma mula-mula awak kena start dengan masukkan value ni dulu lah. Okay, masukkan 1.6, kemudian awak tekan equal. Okay, sebab apa? Tengok Okay, bila awak masukkan 1.6 dan awak tekan tanda equal, so apa yang ada di sini, maksudnya 1.6 tadi akan di-set sebagai answer lah. Okay, sebab bila you tekan equal, itu adalah answer. Okay, so jangan clearkan apa-apa. Maksudnya kita nak gunakan 1.6 ni. So 1.6 ni sudah kita set sebagai answer, previous answer. First answer kita lah. Ni S1 kita kan. Ni S1 kita 1.6. Kita nak tahu S2. So jangan clearkan apa-apa. Terus tekan answer. Okay, minus. So maksudnya kita masuk dalam bentuk macam ni. Ini lagi mudah sebenarnya. Answer cube plus answer minus 6. Dia lagi cepat sebenarnya. Okay, 3 answer squared plus 1. Tu. Function sama saja. Cuma x ini kita gantikan dengan answer. So then, kita akan sama dengan. Itu sebagai jawapan yang pertama. Okay, jawapan yang pertama ni dia bagi dalam bentuk pecahan. Tekan ni lah. Okay. So, calculator saya dia appear benda ni, dia pun tak pasti. So, abaikan bracket ni lah. Yang awak punya tak akan keluar bracket ni lah. Dia akan jadi 1.6350. Dia nak 3 significant figure. So, saya ambil lebih 2. 50. Okay, kemudian kita tekan untuk X3. Terus tekan sama dengan saja. Tekan sama dengan. So, ini jawapan yang seterusnya. 1.6344. Again, sama dengan. Okay. 1.6344. Okay. Kalau tekan sama dengan lagi pun, jawapan dia tak berubah dah jawapan dah. Maksudnya dia dah menumpu ke jawapan tu je lah. Okay. Cuma yang ini, once awak tekan sama dengan, awak dah tak boleh patah balik. Okay, sebab sama dengan itu dia dah create sebagai answer. Cuma kalau awak nak buat bersemula, awak kena clearkan balik. Buat sekali lagi lah, kena masukkan 1.6 lagi sekali. Tengok soalan yang sebelum ni. Maksudnya, okay, apa yang yang nak saya tekankan di sini untuk kaedah ni, okay, awak cuma tekan equal saja. Tak perlu calculate answer equal, tak payah. Equal saja. Okay, so kita tengok soalan yang sebelum ni. Okay, apa boleh? Tengok ya. Kita masukkan function ni. Okay, tapi sebelum tu masukkan ini dulu lah. Okay, so clear balik. Okay, kita masukkan negatif 0.5. Kita tekan sama dengan. Okay, so kita masukkan. So, klik kat tepi ni. Okay, masukkan negatif 0.5 dan tekan sama dengan. Kemudian masukkan function ini sebagai answer lah. So, answer minus bentuk macam tu ya. Okay, so sekarang jangan clearkan apa-apa. Sebab kalau awak clear, previous answer pun dia clear.
Okay, so terus tekan answer minus masukkan function itu. Okay, function kita yang ni. Okay, answer plus untuk exponent shift lon lah. Okay, answer. Okay, yang ke bawah. Okay, 1 plus. Okay, 1 plus okay, exponent answer. So, function awak. Sama saja, cuma X itu diganti dengan answer. Okay, tekan sama dengan. So, itu jawapan yang pertama. Nampak? Sama kan? 5, 6, 6, 3, 1. Okay, tekan lagi sekali sama dengan jawapan yang kedua. Okay, sama dengan jawapan yang ketiga. Sama dengan jawapan. Dia dah tak berubah dah. Sebenarnya menumpu lah tu. Okay. Tengok yang ni. Okay, so. Yang ni sama juga. Okay, ni function kita kan? Ni function kita. Okay, mula-mula kita masukkan dulu dia punya. Masuk memory tak apalah. Okay, kita masukkan dia punya first value dia ni. Okay, 1.7. Okay, then tekan sama dengan. Okay, so this is your first ataupun your initial value lah. Okay, then jangan clearkan apa-apa. Terus saja answer. Masukkan function itu. Okay, this one. Okay, sign answer. Close the bracket please. Minus answer plus 1. Okay, then dia punya denominator. Okay, cos answer. Okay, minus 1. So, this is the function. Okay, then terus tekan sama dengan. Okay, so dia akan bagi you the first iteration. This is the first iteration lah. Okay, 95837. Okay, then equal again. Second iteration. 93475. Again. 93456. Okay, kalau nak try lagi pun tengok. Try tekan lagi sekali. Okay, belakang. Ni yang ni dah tak berubah. Hujung je berubah. Ini X5 dia. Okay, kalau nak tulis pun boleh lah. Tapi kena hati-hati. Sepatutnya memang kena stop sampai X4 saja. Okay, yang ini untuk buat test saja. Tapi bila buat calculation memang kena stop sampai X4. Okay. Jawapan dia. Okay, contohlah. Katalah. Awak nak tahu awak punya ni. Katalah dia kesilapan awak boleh detect. Contoh saya tunjukkan kalau awak salah masuk lah. Okay, 1.7 equal. Katalah awak salah. Awak silap function. Contohnya kat sini sepatutnya minus tapi awak tertukar kepada plus contoh. Okay, so maksudnya function awak akan berubah lah. Okay, tengok dia akan jadi apa. Okay, sin answer minus answer plus 1. Okay, yang atas betul. Okay, katalah yang bawah tu awak tersilap. Okay, awak tertekan sepatutnya minus 1 tapi awak tertekan plus 1. Cos answer okay, plus 1. Okay, kita tengok apa jadi. Okay, first answer. Okay, tengok first answer. Okay, tak apa. Kita tengok second answer. Awak nampak tak? Dia punya different dia berbeza sangat. Tadi 1.3, tiba-tiba 0.8. Tekan lagi sekali. 0.3. Negatif. Maksudnya, awak punya jawapan tu tak menumpu ke satu jawapan yang tepat lah. Okay, dia macam, dia kejap nombor tu, kejap nombor ni. Tengok. Tengok dia jadi macam-macam. Maksudnya dia tak menuju ataupun dia tak menumpu lah. So kat sini pun kita tahu kata something wrong dengan kita punya function di sini. Ataupun yang awak key in tu salah. Awak tengok yang awak key in tu sama tak dengan yang kat sini. Okay, kalau sama, check balik awak punya first derivative dengan awak punya original function tu. Okay, kalau yang ini silap, confirm lah awak punya formula ni salah kan. Jadi kalau formula tu salah, tak sesuai maksudnya dia tidak akan menumpu ke satu jawapan. Okay, so itu beza dia. Untuk guna dua kaedah calculator lah. So it's up to you lah you nak pakai yang mana. Okay, so boleh practice lah yang mana-mana pun yang awak suka nak. Okay, so itu saja daripada saya. Ada nak tanya soalan apa-apa ke? Tak ada, Madam. Ada, okay, so boleh start buat lah.